Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya semula di saya punya TikTok ni. Jom petang-petang ni kalau anda ada masa, jom join saya live. Kita sembang-sembang sikit pasal ekonomi. Nanti kita akan ceritalah, okey, apakah yang berlaku. Bang, apa beza sukuk dengan bond biasa? Sukuk ni dia patuh syariah. Dia lebih kepada Islamik lah, patuh syariah. Nantilah saya buat video lah. Saya dah plan nak buat video pasal sukuk sebab ramai orang tanya. Tunggu video saya tu, okey? Dia lebih patuh syariah lah. Okey, lagi terima kasih guys. Jom petang ni kita bincang-bincang pasal apakah yang akan berlaku pada tahun 2023 nanti. Mungkinkah OPR ataupun interest rate meningkat lagi pada tahun 2023? Sebab macam saya cakap pada hari ni dan juga pada semalam dan juga hari ni, 2 hari berlangsung. Sekejap 2 hari akan berlangsung apa yang kita panggil sebagai Federal Open Market Committee, FOMC dekat Amerika Syarikat, yang mana selama 2 hari ni mereka akan menentukan berapakah kadar bunga Fed, okey, kadar bunga Fed ataupun Federal Interest Rate yang akan ditentukan, dan ini sekaligus akan mempengaruhi berapakah kadar bunga OPR, okay, dekat negara kita, okey. Apakah jangkaan SIFU untuk interest rate pagi ni oleh Fed? Oh, saya bukan SIFU. Okey guys, jangkaan saya Fed akan naikkan lagi. Fed akan naikkan lagi, dan dia akan naikkan, tapi dia akan naikkan secara perlahan lah. Dan ramai orang jangka lah dia akan naik sebanyak 50 basis point ataupun 0.5% lagi. So bila 0.5% dia akan naik kepada 4.5% Federal Interest Rate, okay? Jadi dekat situ macam mana pun dia akan efek kita punya OPR lah. Dan walaupun keadaan inflasi dekat US sekarang ni sudah semakin reda, sudah bukan reda lah, dia maksudnya menunjukkan penurunan lah dekat US, akan tetapi kadar inflasi mereka tu masih lagi tinggi, okey? Jadi so USD akan strong, okey? Kenapa interest rate Fed naik tapi dolar pun naik? Kenapa ya? Okey, interest rate akan naik, okey. Sekejap. Interest rate naik, dolar naik. Kenapa? Okey, kenapa guys kalau interest rate naik, dolar akan naik? Sebab apabila dekat US ni interest rate dia naik, maka orang akan melabur dekat US lah untuk mendapatkan pulangan dalam bentuk kadar bunga. Macam you nak beli instrumen dekat ataupun you nak masukkan duit pelaburan dekat United States, you kenalah pegang US dollar, betul tak? Barulah you boleh melabur dekat dalam US tu untuk dapatkan kadar bunga tinggi. Bila orang nak melabur dekat US, orang kenalah pegang US dollar. Jadi permintaan terhadap US dollar tu akan naik. Sebab itulah every time bila Fed naikkan interest rate, US dollar akan naik. Sebab demand untuk US dollar tu naik lah. Okay? Jadi basic dia macam itulah. US dah slow down kan kenaikan kadar Fed dah. Next projection Fed 4.5%. 4.5%. Next projection ialah 4.5%, dia akan datang ni lah, iaitu pada mungkin besok lah, mungkin besok kita akan tahulah. Okay? Selain naikkan OPR, tak ada cara lain ke nak turunkan inflasi? Ada. Ada. Jawapan dia ialah sekarang ni macam mana yang Turki sedang buat sekarang ni lah. Tapi kita kena tengoklah sama ada Turki berjaya ataupun tidak. Iaitu dia menurunkan inflasi dengan cara mengawal supply. Dia naikkan supply side tu. Maksudnya, you all tahu kan, Turki sekarang ni mengalami hyperinflasi. Tapi Presiden Erdogan, dia tak bagi tau guys. Dia tak bagi Bank of Turkey ni naikkan interest rate. Tak macam negara-negara lain lah. Dia orang tak bagi. Presiden Erdogan tak bagi. Yalah, sebab bila kita naikkan interest rate, dia yalah kontroversi sikit lah kan. Presiden Erdogan kan Islamik sikit kan. Jadi bila naikkan interest rate tu nampak macam
persepsi masyarakat Islam adalah riba lah kan. Jadi Presiden Erdogan dia tak nak naikkan interest rate, tak macam negara-negara lain lah. Jadi apa yang Presiden Erdogan buat ialah push untuk supply side. Bila dia naikkan supply, tapi supply side ni maksudnya kerajaan kena banyak buat something untuk supply barang-barang dalam ekonomi. Contohnya lah, kalau kerajaan tengok tak ada telur. Kalau kerajaan tengok tak ada telur dalam ekonomi, apa kerajaan buat? Kerajaan akan bawa masuk dedak lebih banyak, kemudian kerajaan akan buat lebih banyak supply untuk telur kan, bagi pengusaha telur ni banyak rebate ke apa ke, insentif ke untuk dia jual telur. Kerajaan kena banyak campur tangan dalam ekonomi untuk meningkatkan supply barang-barang. Tapi kritik kepada supply side ni adalah kerajaan kena berbelanja banyak kan. Kerajaan kena berbelanja banyak. Sebab tu macam apa yang Turki buat sekarang ni, dia fokus dekat supply side, tetapi supply side tu tak sesuai untuk negara-negara yang berhadapan dengan defisit yang tinggi. Sebab Erdogan berkeras, jangan naikkan kadar bunga. Aku tak nak naikkan kadar bunga. Aku tetap, walau apa hidup mati pun aku tetap tak nak naikkan kadar bunga. Tapi dia fokus kepada supply side. Supply side ni dia tidak boleh tak sesuai kalau negara tu berhadapan dengan defisit. Defisit dah lah tinggi, hutang banyak. Nak lagi kerajaan nak boost ekonomi dengan cara supply side campur tangan, mungkin susah lah. Macam negara kita kan, hutang dah lah 1 trilion lebih. Lepas tu kita nak belanja lagi supply side. Sebab tu kebanyakan negara dia menggunakan kaedah adjust interest rate. Sebab apa? Interest rate ni free je guys. Bank negara boleh, ataupun central bank dekat mana-mana negara ni, diorang boleh adjust interest rate diorang percuma. Tak payah nak kerajaan kerajaan tak payah nak berbelanja. Sebab tu kebanyakan negara dia menggunakan kaedah adjust kadar bunga ataupun OPR untuk kawal inflasi tu. Diorang tidak menggunakan kaedah macam mana yang Turki buat, iaitu kawal supply side. Presiden Turki ada hak untuk tahan Presiden Turki ada hak untuk tahan Presiden Bank of Turkey untuk tidak naikkan OPR ke bang? Of course ada lah. Okay guys, saya nak balas jawapan soalan tadi tu Dalam kebanyakan negara guys dalam kebanyakan negara, central bank ataupun bank pusat, diorang ni beroperasi. Of course kalau kita katakan central bank tu as part of the government, betul tak? Tetapi biasanya macam mana central bank ataupun bank pusat dekat sesebuah negara tu beroperasi ialah ia dibenarkan beroperasi dengan autoriti tersendiri tanpa campur tangan daripada orang politik ataupun sebarang menteri. It's being run by professional. Tapi boleh tak kalau kata presiden ataupun Perdana Menteri kata aku nak campur tangan dalam central bank? Boleh, of course lah, boleh. Kan? Tapi sebaik-baiknya tak boleh lah campur tangan macam tu. Sebab kalau dah kalaulah dia dah campur tangan dengan orang politik, you faham lah, kalau orang politik campur tangan, nanti kalau orang politik tu bagus, baguslah. Tapi kalau orang politik tu tak bagus, dia campur tangan dalam urusan central bank sesebuah negara tu, bahaya guys. Kan? Kan? Bahaya. Sebab tu dalam kebanyakan ekonomi, dalam kebanyakan negara, central bank tu dia beroperasi secara tersendiri. Termasuklah Malaysia lah dia dibenarkan beroperasi secara tersendiri. Walaupun sebenarnya kalau kata presiden ataupun Perdana Menteri kata dia nak campur tangan, of course lah boleh as part of the government lah. Tetapi lama kelamaan integrity tu guys sorry guys, saya sebenarnya demam 2 hari. Sebab tu saya tak buat live 2 hari. Saya demam. Jadi sekarang ni petang ni dah okey sikit, saya buat live balik lah. Okay. Sorry lah kalau suara saya serak-serak basah. Okay, saya demam 2 hari. Jadi dalam kebanyakan operasi central bank sesebuah negara tu, mereka dibenarkan ada authority sendiri sebab dia nak menjaga dia punya integrity. Termasuklah central bank of negara kita. You all bayangkan kalau kata bank negara kita, kedalah kita punya kerajaan selalu bertukar-tukar guys. Lepas tu pula ahli politik selalu campur tangan dalam bank negara punya hal ehwal dan juga operasi. Apa akan jadi guys? Apa akan jadi? Cuba you fikir, apa akan jadi? Kan? Tak baguslah guys
Jadi bank negara ni, central bank biasanya dalam sesebuah negara tu dia akan beroperasi secara tersendiri. Okey guys Okey, jadi kita akan tengoklah. Tapi bila saya ada buat satu video tu guys, you all ada tengok tak saya punya video pasal FOMC, Federal Open Market Committee tu. Video tu dapat view yang tinggi jugalah guys Alhamdulillah, terima kasih. So guys, dekat situ ada beberapa komen. Ada yang cakap kat situ, "Bang, tak payahlah bang, abang beritahu semua, bank negara dah umum dah. Bulan Januari akan naik interest rate." Sebenarnya guys saya explain sedikit Sebenarnya guys ada orang cakap bank negara dah announce pada bulan Januari akan naik interest rate. Sebenarnya guys tak ada. Bank negara tak pernah pun buat satu statement yang cakap pada bulan 1 nanti confirm interest rate OPR akan naik. Tak ada guys. Dalam policy makers ataupun penggubal dasar ekonomi dalam sesebuah negara tu, diorang tidak boleh buat announcement in advance. Katalah contohnya bank negara nak naikkan kadar bunga pada bulan 1. Diorang tak boleh buat announcement guys. Ini adalah satu kesalahan dari segi strategi. Sebab apa? Sebab tu kalau saya baca statement bank negara ni hampir setiap hari guys, okey? Dan tidak pernah pun bank negara cakap, okey, bulan 1 nanti mesti akan naik interest rate, akan naik OPR. Tak. Dia tak boleh buat macam tu guys Bank negara tidak akan buat announcement in advance. Tetapi apa yang berlaku adalah kebanyakan ahli ekonomi ataupun kebanyakan investment banker, diorang akan speculate. Diorang cakap, mesti naik lah. Tapi bank negara tak pernah bagi statement yang macam tu. Tapi kita bolehlah speculate. Kita cakap, ini FOMC nak naik ni, of course interest rate akan naik, of course OPR akan naik. Tetapi Central Bank Negara Malaysia, diorang tak boleh buat announcement in advance macam tu. Bahaya guys bahaya. Bila policy makers ataupun penggubal dasar dia nak buat sesuatu polisi dan polisi tu dapat dijangka, orang dapat jangka, orang cakap mesti nak buat benda ni. Bahaya guys Sebagai contoh semasa tahun 1997, 1998 lah, kita buat kawalan modal dan kita tambat ringgit. Ada tak bank negara cakap, okey, aku akan tambat ringgit, aku akan buat kawalan modal? Tak boleh guys Sebab apa? Katakanlah cakap, okey, pada tahun 1998 nanti aku akan buat capital control, kawalan modal. Apa akan berlaku kalau kata bank negara dah cakap dah awal-awal, aku akan buat capital control? Sebelum dia buat capital control tu, orang dah cabut bawa duit keluar. Okey? Jadi dia tak boleh buat macam tu guys Tapi of course lah, kita boleh speculate. Kita cakap, tak payahlah bank negara nak buat announcement ke apa. Aku dah boleh speculate, aku dah boleh agak dah. Kalau kata FOMC dekat US tu, dia buat announcement dia akan naikkan dia punya Federal Funds Rate, Federal Reserve akan naikkan interest rate dia, of course OPR akan naik. Kita bolehlah speculate kan. Tetapi untuk bank negara buat announcement in advance tak boleh guys Sebab tu kalau kebanyakan statement yang dikeluarkan, official statement yang dikeluarkan oleh Central Bank Negara Malaysia mengenai OPR ni, dia ada tulis embargo guys. Embargo ni maksudnya statement tu hanya boleh dirilis selepas tarikh tertentu, selepas masa tertentu, baru dia boleh release news tu. Okey? Jadi kalau tak memang dia tak boleh release news tu. Okey? Bretton Woods Agreement. Aman Firdaus send nasi lemak 4. Terima kasih Aman Firdaus. Bretton Woods Agreement. Bretton Woods tu apa guys? Tahu tak? Bretton Woods tu adalah satu sistem yang pernah diguna pakai pada sebelum tahun 1970-an, yang mana pada masa tu US dollar diikat dengan emas ataupun gold. Kita panggil dia sebagai gold standard. CPI data turun, means inflation turun. Maksudnya Fed Powell, Jerome Powell Jerome Powell tu adalah chairman kepada Federal Reserve, takkan naikkan interest rate kan? Pada saya dia bukan bergantung kepada interest rate tu dia dalam keadaan menurun atau tidak. Dia dalam keadaan sama ada dia masih tinggi ataupun tidak. Walaupun dia menurun, tetapi kalau Fed rasa dia masih lagi tahap tinggi, dia tetap akan naikkan dia punya interest. Okay. Dia bukan dalam, kalau kita tengok trend sebenarnya guys, kalau you all tengok trend inflation dekat Amerika Syarikat dah start menurun.
Dia dah mencapai peak. Dalam economics ni guys, kita biasanya kita baca data economics ni kita pakai trend. Okay? Apabila sesuatu tu dah sampai dia punya peak, dah sampai dia punya point peak dia, kalau kita tengok chart tu kan, dia dah sampai point peak dia akan jatuh. Okay? Dia akan jatuh. Dan inflation dekat Amerika Syarikat ni dah mencapai dia punya peak dia dah mencapai dia punya peak dia, dan dia sekarang dalam trend menurun. Okay? Tapi bila trend inflation menurun dekat US tu, tak bermakna yang Fed ni akan stop kenaikan dia punya federal rate. Tak, interest rate dia. Tak. Dia tengok sama ada, walaupun dia menurun, tapi adakah dia masih lagi dekat level yang tinggi. Kalau kita tengok inflation dekat US ni memang masih lagi dekat level yang tinggi lah. Jadi kita tengok, kita expect bahawa Fed akan terus naikkan dia punya interest rate dia. Okay? Jadi kita tunggulah, besok lah saya tengok macam mana. Ada tak berita besok? Dan of course, kalau naik ni, of course lah. Okay, guys, saya nak beritahu you all sikit. Kali terakhir, Bank Negara meningkatkan OPR adalah pada 3 November 2022. 3 November 2022, pada masa tu dia meningkatkan sebanyak 25 basis point ataupun 0.25%, yang mana OPR telah naik daripada 2.50 kepada 2.75 guys. Kali terakhir dia naik pada 3 November. Now, kalau dia naik, kita tengok bulan berapa dia akan naik. You kena prepare guys. Next, Monetary Policy Committee meeting ataupun MPC akan berlangsung pada bulan 1 Januari, pada 18 dengan 19 Januari. Okay. Pada 18 dan 19 Januari nanti akan berlangsung Monetary Policy Committee meeting ataupun MPC, yang mana dekat situ dia akan tentukan berapakah kadar OPR yang baru. Dan saya boleh hampir pastilah, okay, saya boleh hampir pasti bahawa sekarang ni Bank Negara tengah tengok apakah yang berlaku dekat FOMC. Dan katakanlah FOMC ni naik, kita boleh kata for sure lah dia akan naik. Okay, kita boleh kata for sure dia akan naik. Okay, overnight policy rate negara kita dekat Bank Negara Malaysia sekarang ni 2.75%. Okay guys, yang mana kalaulah dia naik, dia akan naik lebih, dia akan naik 25 basis point lagi. Bermaksud OPR akan pergi kepada 3%. Dan pada tahun 2023, saya rasa, saya menjangkakan bahawa OPR yang tertinggi dia akan pergi adalah pada 3.25%. Itu saya rasalah. Okay. Iaitu 3.25% tu adalah OPR, kadar OPR yang dikira normal guys. Normal 3.25, 3.5 tu adalah normal. Sebab itu adalah masa sebelum pandemik dulu. Pra-pandemik, kita punya OPR berada pada level yang macam gitu. Okay. So dia akan pergi kat situ lah. Bang, sekarang ni OPR kat US teramat tinggi. Amat teruk ke kesan dia kepada rakyat di sana bang? Of course lah. Kan? Of course lah guys. Kan? You all tahu tak kenapa OPR dekat US sekarang ni tinggi? You all tahu tak kenapa OPR? Cuba komen dekat bawah tu. Saya nak tengok. You all tahu tak kenapa? You all nak tahu tak kenapa OPR dekat US tinggi sekarang ni? Kenapa? Kenapa kadar bunga interest rate dekat US sekarang ni tinggi guys? Siapa pandai guys? Cuba komen dekat situ, saya nak tengok. Kenapa OPR? Of course inflasi lah. Kita tahu lah inflasi. Tapi apa yang menyebabkan inflasi tu guys? Of course inflasi, betul. Tapi apakah menjadi punca kepada inflasi? Kuasa membeli ke tak tahu. Orang US berbelanja sangat, hutang, minyak mahal. Lagi? Okey. Sebab masa COVID, duit terlalu banyak, penggunaan dolar kurang. Print duit, print money, invest, minyak. US dah banyak cetak duit. Cetakan duit terlalu banyak. Dia orang print duit banyak-banyak untuk rangsangan ekonomi. Hutang, print duit. Betul! Betul! Jawapannya, semasa COVID tahun 2020, US punya ekonomi drop guys. Of course lah, kebanyakan ekonomi dekat dunia ni drop. Termasuklah US. US punya ekonomi drop. Dia punya ekonomi dia merosot pada masa tu. Dan salah satu benda dia buat apa tahu?
mencetak duit. Salah satu dia buat adalah mencetak duit. Berapa dia cetak guys? Lebih 3 trilion. Dia cetak lebih 3 trilion guys dalam ekonomi. Dia pakai cetak. Cetakan dia duit tu dia sandarkan kepada apa guys? Tak ada. Tak ada apa-apa. Okey, kalau kau nak cetak duit, kan, kalau kau sandarkan duit kau tu kepada emas, it's okay. Tapi dia cetak duit based on nothing. Kan? Dia cetak duit based on nothing, guys. Jadi, apabila US mencetak duit terlalu banyak, lebih 3 trilion, kalau tak salah saya 3.3 trilion pada tahun 2022 tu, dia sebenarnya mencetak duit ni, guys. Yang bahaya dia adalah bila duit tu dia cetak, dia masukkan sekali dalam ekonomi, pum. Dia ada shocking lah. Dia dalam ekonomi tu akan shocking lah, terkejut lah. Bila dia cetak duit, dia masukkan, kalau you tengok dia punya chart dia, saya nak buat satu video guys, tapi saya asyik termiss dia sebab saya selalu jawab soalan orang. Kalau you tengok satu chart tu, saya ada jumpa satu chart lah yang mana dia tunjukkan macam mana US ni print duit, zas. You all akan terkejut. Begitu banyaknya dia print duit. Bila dia print duit, bila duit tu dilambak. Sorry guys, suara saya agak serak sikit sebab 2 hari saya demam. Okay, saya 2 hari saya demam. So suara saya agak serak sikit lah. Hari ni baru okay sikit. Alhamdulillah saya boleh live lah. Okay, jadi bila dia lambatkan duit dalam ekonomi ni guys, sebanyak 3 trilion, apa akan berlaku? For sure inflation. For sure inflation guys. Kan, dan sekarang ni apa yang diorang buat sekarang ni adalah diorang nak memperbetulkan balik lah ekonomi diorang. Kan, sebab tu diorang naikkan diorang punya interest rate dalam keadaan yang sangat drastik sekarang ni. Diorang nak betulkan balik lah apa yang diorang buat pada masa 2020 tu, mencetak duit. Sebab itulah guys, saya bukan anti kepada pengeluaran KWSP. Kalau orang cakap, kadang-kadang orang cakap, kau anti KWSP sangat ke apa? Tak guys, tapi saya tetap berpandangan semasa COVID dulu kita ada keluarkan cuba you fikir baru-baru ni ada isu pasal 600 bilion. Ni bayangkan 600 bilion. Dan 90 bilion saja duit tu adalah perbelanjaan kerajaan. Selebihnya adalah duit KWSP. Maksudnya duit KWSP tu dipump ke dalam ekonomi. You rasa inflation ke tak? Hasil daripada KWSP tu. It's a cash money guys. Of course dia akan memberi efek kepada inflation guys. Bila saya cakap macam ni, orang marah saya. Kan? Orang marah saya. Orang cakap, kau ni anti KWSP kenapa? Tak guys, saya bukan anti KWSP, but I'm talking about economic facts. It's an economic facts guys. Orang cakap dengan saya, dekat US mana ada KWSP? Of course dekat US dia tak keluarkan KWSP, but the concept is the same. US print duit sebanyak 3 trilion, dia bagi cash. It doesn't matter lah you print duit ke, you bagi duit tu from the people's KWSP ke, but the point is that it's the same. Lambatkan duit dalam ekonomi. Of course lah. Bukan saya cakap saya anti KWSP ke apa, tak. Tapi saya cakap the impact. The impact is the same. Okay? Ada orang marah saya. Sebab tu saya malas buat video-video kontroversi. Tapi orang suruh saya komen. Bila saya cakap tentang the basics of economics, the facts about economics, orang marah. Kan? Jangan marah. Kan? Bila saya cakap the truth about economics, the truth hurts guys. Kan? The truth hurts. Of course the concept is the same guys. Kan? The concept is the same. Okay? It's the same. Guys, kalau you all nak dapatkan buku saya, ada dekat saya punya shop tu, ada satu buku dekat Bakul Kuning tu, you boleh support buku saya lah buku tu actually mengisahkan pengalaman saya lah. Satu ketika dulu, semenjak 6 tahun lepas, saya berniaga kecil-kecilan sambil saya bekerja. Kemudian saya tulis buku tu menceritakan pengalaman saya lah guys. Kalau you boleh support, you support lah buku saya tu. RM30 saja, tak mahal pun kan. Bolehlah tengok dekat Bakul Kuning tu, boleh support buku saya lah. Okay? Di samping bila saya buat bisnes kecil-kecilan, pada masa tu ramai orang marah saya tau. Orang cakap, kau ni dah kerja bagus kan, gaji pun dah okey, kau pergi jual barang kenapa?
Tapi guys saya banyak belajar guys daripada buat bisnes kecil-kecilan. Banyak benda guys saya belajar daripada bisnes kecil-kecilan. Walaupun saya kerja pada masa tu kan, tapi saya still buat bisnes kecil-kecilan daripada rumah. Kemudian saya growkan. Banyak benda saya belajar guys sebenarnya. You boleh dapatkan buku tu dekat saya punya ni saya punya bakul kuning tu. Okay guys, jom kita sambung. Sama cerita pasal ekonomi guys, come on. Bang, apa solution kepada stagflation kita sebagai rakyat? Okay, soalan ni bagus ni. Sekejap Alamak. Bang, apa solution? Siapa tanya? Okay, Hasmil Faiz. Bang, apa solution kepada stagflation kita sebagai rakyat? Apa perlu buat di peringkat rumah, isi rumah? Okay, apa mungkin tak sekejap lagi saya nak end live ni. Okay, tapi tak apa, saya jawab soalan ni lah. Stagflasi guys, stagflation. Sebenarnya guys apa yang berlaku dekat US sebenarnya semua orang ramai tak perasan guys Sebenarnya dekat US sekarang ni berlaku stagflation guys. Serius saya cakap, dia keadaan yang berlaku dekat US ni hampir mirip kepada stagflation. Okay, apa yang dinamakan stagflation? Okay, first kali saya explain stagflation. Bang, minum air sikit, penat tu. Okay, saya minum air. Sorry guys Bismillahirrahmanirrahim. Bukan apa guys, saya punya tekak ni demam. Saya 2 hari lepas saya demam, jadi suara saya tak begitu baik lah. Okay guys, saya nak cerita dengan you all apa stagflation. Ramai orang tak faham stagflation. Dan kalau you all nak tahu keadaan dekat US sekarang ni mirip stagflation. Okay guys, saya nak cerita dengan you all tentang stagflation. Stagflasi ni ataupun stagflation pertama kali muncul dalam dunia ekonomi tu. Dalam dunia ekonomi, nampak pucat tak apalah, untuk you all saya still live juga petang ni. Dah 2 hari saya tak live, saya terasa bersalah. Okay guys, untuk stagflation ni guys, pertama kalinya muncul dalam dunia ekonomi ni pada tahun hujung 1970-an atau 1980-an ke macam tu. Yang mana dalam ekonomi ni, you all, siapa yang belajar ekonomi kat sini, you all mesti tahu Keluk Phillips, the Phillips curve. Keluk Phillips ni dia ada satu hukum dalam Keluk Phillips, iaitu inflasi dan juga kadar pengangguran tidak boleh berlaku dalam masa sama. Contohnya, kalau katalah inflasi naik, kadar pengangguran mesti jatuh. Okey, inflasi dan kadar pengangguran berhubung secara negatif. Inflasi naik, kadar pengangguran mesti jatuh. Inflasi jatuh, kadar pengangguran naik. Okey, itu adalah hukum Keluk Phillips. Akan tetapi pada tahun 1980-an berlaku satu keadaan yang mana ahli ekonomi jadi bengang, jadi pelik guys. Apa benda sebenarnya yang berlaku pada tahun lalu? Diorang tak dapat jawapan. Guys. Sebab pada masa tu apa yang berlaku dekat Amerika Syarikat telah melanggar hukum Phillips, iaitu kadar inflasi dan kadar pengangguran menaik pada masa sama. Mana boleh berlaku macam tu? Tapi berlaku pada masa tu dekat Amerika Syarikat. Jadi ahli ekonomi semua pening, tak ada jawapan. Okey? Dan juga disebabkan kadar pengangguran naik serentak dengan kadar inflasi, kita tidak boleh melaksanakan dasar fiskal mengembang. Jadi pada masa tu diorang start dengan dasar fiskal mengembang. Apa yang berlaku pada masa diorang buat dasar fiskal mengembang ni adalah inflasi makin teruk. Kadar inflasi makin teruk guys pada masa tu. Jadi diorang fikir pening macam mana nak settlekan masalah ni Ini di situlah munculnya wujud terms stagflation. Okey. Apabila kadar pengangguran naik, kadar inflasi naik, dia melanggar hukum Keluk Phillips, maka kita panggil itu sebagai stagflasi ataupun stagflation. Jadi macam mana nak settle masalah stagflation ni guys? Okey, dekat sinilah muncul seorang ahli ekonomi yang bernama Arthur Laffer. Arthur Laffer ni dia seorang ahli ekonomi daripada Amerika Syarikat lah. Dan dia mengatakan bahawa dia mendapat ilham mencipta teori ni daripada Ibn Khaldun. Yes. Dia dapat ilham ni daripada Ibn Khaldun dan juga daripada John Maynard Keynes. Okey. Jadi menurut Arthur Laffer ni, dia kata untuk kita kontrol masalah stagflasi ni, satu benda kita kena buat, kita kena tolak supply kita ke atas. Maksudnya kita kena memfokus kepada supply side. Okey, supply side ialah
kerajaan tak payah buat apa-apa pasal kadar bunga. Kerajaan jangan kacau kadar bunga. Biasalah kalau interest rate ke apa, tak payah, jangan kacau kadar bunga. Kerajaan pun jangan kacau pasal perbelanjaan kerajaan, jangan. Tapi tolak supply. So, tolak supply ni ialah supply lebih banyak barang dalam ekonomi. Jadi stagflation hanya boleh diatasi pada masa tu dengan cara supply side. Dan itulah yang cuba dibuat oleh Tayyip Erdogan sekarang, Presiden Turki. Okay? 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 Itulah dia supply. Nak cakap panjang-panjang tak boleh guys. Saya ingat saya nak buat satu channel YouTube saya lah. Kan, dekat, sebab apa? Bila saya cakap pasal dekat TikTok ni, saya tak boleh cakap panjang guys. Kan? Saya ingat saya nak buat saya buat YouTube saya lah. Dekat situ saya boleh cerita panjang sikit. Your support lah kalau saya buat YouTube. Okay. Okay, recession pula. Okay, itu stagflasi. Stagflasi ni adalah ekonomi, inflation naik, kadar pengangguran naik. Tetapi recession, inflation jatuh, kadar pengangguran jatuh. Itu recession. Okay? Itu recession. Sokong Okay, terima kasih. Saya ingat saya nak buat lah satu channel YouTube saya. Dekat situ saya boleh cakap panjang sikit lah pasal ekonomi. Sebab dekat TikTok ni tak banyak kan. Saya boleh cakap kan. Kadang orang cakap, bang nak part 2, part 3, part 2, part 3, part 4, part 5. Berapa banyak part dah. Kan? Saya ingat saya nak buat satu YouTube channel saya sendiri lah. Nanti you all boleh follow lah YouTube saya tu. Dekat situ saya boleh cerita panjang sikit. Okay? Pasal ekonomi ni semua. Sokong bang buat YouTube. Okay, terbaik. Okay? Okay, terima kasih you all support saya nak buat YouTube. Nanti saya buat YouTube guys Nanti you all jangan lupa support, subscribe. Okay? Nanti kalau saya buat YouTube, you all tak support, tak subscribe, macam shock sendiri pula kan. Penat saya buat konten. Okay, saya nak tanya, Indonesia bakal masuk BRICS. Buat masa ni saya tak nampak Indonesia akan masuk BRICS. Buat masa ni saya rasa keahlian BRICS hanya akan dibuka kepada ekonomi yang besar. Okay? Dan saya tak nampak yang Indonesia akan buat BRICS, masuk BRICS buat masa ni lah. Okay, itu saya tak nampak macam tu. Walau bagaimanapun, you all kena faham bahawa ekonomi Indonesia performance dia lebih bagus daripada Malaysia. Saya cakap banyak kali. Dan banyak benda ni bergantung kepada kebijaksanaan Presiden Jokowi. Okay. Untuk manage Indonesia ni satu negara yang besar guys. Kalau you tengok, it starts to stabilize. And Jokowi has made a good administration. Okay, under the President of Jokowi, kita tengok Indonesia punya level of competitiveness. Dan juga diorang ni lebih banyak menarik pelabur asing daripada Malaysia guys. That's a fact. Diorang telah berjaya menarik jumlah pelabur asing lebih banyak daripada Malaysia. Kenapa jadi macam tu guys? Kan? One of the reason is because kita tak ada political stability guys. That's one of the reason guys Kita miss political stability tu dekat negara kita. Sebab tu saya selalu cakap political stability sangat penting untuk negara kita. Alright. So kalau kita ada political stability, ini bukan nanti kalau saya cakap pasal Anwar Ibrahim, orang tuduh saya, kau ni penyokong Anwar, pencacai PS. Bukan. Saya tak sokong mana-mana pun. Kan? Saya tak sokong mana-mana. Kan? Tapi masa saya cakap, kalau kita sudah ada kerajaan, bagilah kerajaan tu memerintah. Tak kiralah siapa pun kan guys. Kalau ada kerajaan nak jatuhkan kerajaan, nanti nak jatuh, bila masanya kita nak ada political stability, kan? Bagilah kerajaan yang dah diberi mandat tu memerintah. Tak kiralah guys siapa, kita have to move forward, kan? Bukannya saya nak sokong siapa-siapa ke, tak guys. Saya sebagai seorang marhain, saya pun nak tengok macam mana kita punya negara ni have to move forward somehow. We are lagging behind guys. Sebab tu saya tak support mana-mana gerakan nak jatuhkan kerajaan ke apa. It's not about you sokong siapa guys. It's about moving forward guys It's about moving forward. We have to move forward. This country need to move forward guys. Sebab tu kalau saya nak cakap saya tak support gerakan yang nak menjatuhkan kerajaan. Bukan kita sokong siapa-siapa, but this country need to move forward. We have to have a very stable government in order for us to develop an economic policy dan juga attract foreign investor. Kalau bila foreign investor nampak kita dah ada political stability, government is very strong, solid,
Of course lah dia orang akan invest. Kan? Sebab itulah Indonesia able to attract better foreign direct investments compared to Malaysia. This is a fact, guys. Vote for VM Nazri Hamdan. Benda mandai kau. Okay? Okay? 18 jangan pakai baju hitam. Okay. Saya suka pakai baju hitam. Tapi 18-19 saya tak nak pakai baju hitam. Okay. We have to look for government political stability, guys. Betul guys saya cakap. Bukan kita sokong siapa-siapa lah. Tapi we have to move forward. This country need to move forward. Kalau kita sayangkan negara kita, kita sayangkan ekonomi kita, kan? Kita nak tengok ekonomi kita ni growing, kan guys we have to move forward. Kita tak guna guys kita nak tombangkan kerajaan ni. It's not about that. It's about this country need to move forward. Okay? Rakan tetapi saya dah beli trompet ni semata-mata ni. Rakan tetapi Bang, kalau orang kerajaan dapat kenaikan gaji, abang setuju tak? Ni lagi satu soalan kontroversi ni. Nanti kalau saya cakap tak setuju, orang marah saya. Bagi saya lah, kalau kata bagi saya lah kan, untuk mana-mana organisasi pun, untuk dapatkan kenaikan gaji, the first thing is we have to look about the productivity. Okay? Dan that's why lah, in government sector, kalau dia punya kontroversi dia macam ni guys. Kalau lah in the government sector, in the public sector, they can prove, okay, they can prove that they have they improve their administration, kurangkan kebocoran, kurangkan tambah kecekapan. Kita sebagai rakyat biasa kat bawah, kita tengok orang kerajaan naik gaji, of course kita suka, kita tak ada masalah. Tapi masalahnya adalah apabila kebocoran tu berlaku, dan juga laporan audit pun cakap berlaku kebocoran sebanyak berapa juta. Kan? Kita yang bukan kerja kerajaan ni, bila kita tengok orang di sana naik gaji, kita pun rasa apa ni? So bagi saya fokus kepada benda betul dulu. Dan kalaulah kata kebocoran ni dapat dibaiki semua kan, tak ada masalah. Boleh je naik gaji kan. Kan? Bang, saya government, betul bang? Okay guys, apa lagi soalan? Okay guys, saya nak beritahu you all saya sekarang ni sedang buat satu baju. Okay, baju tu adalah baju logo saya sendiri. Nanti you all tengok lah. Okay, saya akan announce satu baju nanti you all tengok ada satu baju ni saya akan jual dekat saya punya TikTok shop lah. Okay, baju saya tak adalah mahal sangat, tak adalah sampai 100 lebih pun. Okay, nanti you all akan tengok lah baju tu. Saya akan jual dekat TikTok shop. Nanti jangan lupa support. Okay, sekarang ni saya tengah proses tempah baju tu, dan kalau dah siap nanti saya akan tunjukkan dekat TikTok shop. Okay guys, lagi satu jangan lupa support buku saya tu. Itu adalah last edition. Lepas tu saya tak akan print lagi guys. 21 kunci membina team tu, itu adalah pengalaman saya, the real experience saya guys dalam saya membina bisnes kecil-kecilan. Kalau you nak support, boleh dah support buku saya tu tak mahal guys, RM30 sahaja. Okay, dekat saya punya TikTok shop tu ada, saya ada pin dekat situ. You all boleh tengok lah dekat bakul kuning tu. Dan saya ucapkan terima kasih guys kepada siapa-siapa yang dah support saya, siapa support buku saya tu. Terima kasih banyak-banyak. Okay, terima kasih banyak-banyak guys Okay, lepas ni saya, kalau InsyaAllah doakan saya sihat lah. Kalau saya sihat, saya akan lebih banyak buat live lagi. Kita boleh berkongsi-kongsi pandangan. Bang, apa yang abang nampak kerajaan baru untuk buat ekonomi Malaysia? Sekejap Sekejap guys saya baca ni. Bang, apa yang abang nampak, apa yang kerajaan baru untuk buat ekonomi Malaysia setakat ni? Okay, ni honest lah guys honest lah saya cakap guys Setakat ni lah setakat ni saya tengok daripada perspektif sebagai seorang rakyat marhaen terhadap apa yang Datuk Seri Anwar buat. Sekali lagi saya nak cakap saya bukan penyokong parti politik mana-mana guys. Tapi saya fikir kalaulah seseorang tu buat benda yang betul, apa salahnya kita sokong. Dan setakat ni apa yang Datuk Seri Anwar buat, saya rasa saya setuju apa yang dia buat. Dia pertama sekali ni kalau saya cakap ni, jangan you all cakap saya ni macai PH pula kan. Nanti orang cakap saya macai PH.
Kan? Saya cakap terus terang, saya setuju dengan apa yang setakat ni Datuk Seri Anwar buat sebagai PM ke-10. Saya setuju. Okey. Saya bukan macai PH ke, bukan macai PN ke, tak guys Ni adalah saya punya pandangan peribadi. Okey, you all pun boleh bebas menyatakan pandangan peribadi you all. Tapi kita perlukan seorang leader yang ada yang buat sesuatu yang administration yang bagus guys. Macam contohnya dia potong gaji menteri 20%. Apa salahnya? Itu pun orang cakap macam apa salahnya dia potong gaji menteri 20%? Kan bagus benda tu. Dia kecilkan jumlah kabinet. Kan bagus benda tu. Dia tolong pesawah padi. Kan bagus benda tu. Apa masalah dia? Selagi the point is that selagi dia buat benda-benda yang bagus, kita support lah. Betul tak? Kata contohnya Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia buat satu benda yang bagus masa dia jadi PM dulu kan. Kita support lah dia kan. Setakat ni saya okey dengan semua polisi dan dasar yang dia buat setakat ni. Saya okey. Saya okey setakat ni saya okey. Nanti kalau dia buat something yang saya tak sokong, saya akan buat satu video, kita sama-sama hentam dia. Okay? Kita sama-sama hentam dia. Okey? Bang, buku nak COD boleh tak? Oh, tak boleh lah guys. Saya bukan apa guys. Saya sebenarnya saya tak berani nak komen untuk COD sebab saya jalur saya sebenarnya agak ketat guys Saya tak berani nak komen. Itu pun macam posting tu pun orang lain yang buat, saya upah orang lah buat guys Saya minta maaf, saya tak berani nak buat COD buat masa ni. Kalau saya nantilah kalau saya boleh buat saya cakap lah. Tapi untuk masa ni memang saya tak boleh nak komit untuk COD. Okey? Saya minta maaf lah. Okey? Kalau you nak beli buku tu memang saya kena postage, saya kena courier. Okey? Nanti kalau saya tak berani nak komit. Nanti kalau saya sebenarnya tak berani nak komit untuk buat satu benda yang saya tak yakin guys kalau saya yakin nanti saya okey lah. Okey? Bang sebut akan tetapi. Ya akan tetapi. Okey. Sekejap, saya nak jawab soalan ni. Bro, siapa yang bagi saya love tu? Terima kasih siapa yang bagi saya love gift. Bro nak tanya, adakah semua negara menggunakan sampel barang yang sama untuk ukur inflasi? Tidak. Tidak. Okey, untuk ukur inflasi, bagi you all yang ada background ekonomi, you all tahulah. Untuk kita ukur inflasi ni, kita ada basket of goods. Maksudnya kita letakkan. Sebab tu dalam inflasi ni sebenarnya dia bukan menggambarkan macam mana dia cakap kadang-kadang orang cakap okey inflasi ni turun tapi harga barang-barang tak turun. Dia sebab dia dikira based on baskets of goods. Setiap negara tu dia ada basket of goods dia sendiri, tak sama. Dan kita pun sometimes kita akan revise baskets of goods tu. Cuma masalah dia adalah yang menjadi kritikannya adalah dalam baskets of goods tu majoritinya adalah barang-barang yang dikawal oleh kerajaan. Okey? Dari segi contohnya subsidi, kerajaan bagi subsidi, kerajaan bagi letakkan, orang cakap tu apa? Kerajaan letak ni harga shilling. Jadi dia, kalaulah kata majority of the baskets of goods yang digunakan untuk mengira indeks harga pengguna tu adalah barang yang dikawal oleh kerajaan, of course lah tak naik. Oi, siapa yang bagi saya gift tu? Terima kasih. Of course lah tak naik. Sebab itu kalau you fikir kalaulah kata dalam basket of goods tu kebanyakannya adalah barang yang dikawal oleh kerajaan, inflasi naik ke tak? Of course lah tak naik. Kan? Jadi itu sebenarnya adalah satu kritikan kepada pengiraan indeks harga pengguna. Sebab itulah orang cakap, kenapa lah inflasi kata turun tapi harga barang-barang tak turun pun? Itulah sebabnya kenapa orang itu menjadi sumber kritikan lah kepada pengiraan indeks harga pengguna ataupun inflasi. Tapi setiap negara tu dia punya basket of goods dia tak sama guys dia berbeza. Okey? Dia tak sama. Dia bergantunglah kepada negara tu. Okey? Okey guys. Okey, saya nak ucapkan terima kasih guys Siapa yang membeli buku saya semasa saya live ni, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak guys Alhamdulillah, terima kasih. Siapa yang support buku saya semasa saya live ni, terima kasih banyak-banyak. Okey. Dan kemudian nanti saya akan
Saya akan suruh staff saya lah korea secepat mungkin buku tu. Okey. Terima kasih banyak-banyak guys ya. Okey guys, dah 6.30 ni, saya minta maaf saya kena end live saya. Kemudian nanti saya akan esok pun saya insya-Allah saya akan live lagi, nanti kita boleh sembang-sembang bab ekonomi lagi lah guys ya. Esok ni saya akan tengok sama ada apakah keputusan FOMC, sama adakah dia orang ni akan tapi of course lah dia orang akan naikkan lah kan, dia orang akan naikkan dia orang punya interest rate lah kan. Jadi kita akan sembang-sembang lagi guys ya. Jadi dah 6.30 ni saya minta maaf, saya kena end live saya ni sebab ada urusan lain saya kena buat. Terima kasih guys, terima kasih banyak-banyak yang support saya punya TikTok channel saya, okey. Support saya punya buku 21 kunci ni, insya-Allah, terima kasih, okey. Dan nanti saya akan live bagi lagi Okey guys, terima kasih banyak-banyak guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.